Encik boleh bagi motivasi daripada seorang lelaki ataupun seorang ayah, seorang suami kepada para lelaki di luar sana. Apa sahaja kata-kata motivasi ke, nasihat ke, secara umum. Masya Allah. Daripada man to man. Man to man. Okey. Silakan. Ada banyak Ustazah. Satu ya. Ada soalan Ustazah supaya share tips sebagai suami. Tips sebagai suami ni boleh di-share adalah ibu ayah adalah contoh terbaik bagi anak-anak. Contoh terbaik. Dia pegang, dia lekat cepat di ingatan dia. Hari ni kita bercakap, besok dia ulang. Kan Abi cakap macam tu. Kan Umi cakap macam tu. Dia akan pegang. Kenapa tak boleh buat? Umi Abi boleh buat, dia akan pegang. Sebab dia adalah kita adalah contoh terbaik dan terdekat dan terlekat kat fikiran dia. Kalau kita cakap hari ni, Imran, contoh anak nama Imran, tak boleh minum berdiri. Kalau Abi minum berdiri, dia akan persoalkan, Abi boleh? Ini contoh lah. Abi ada minum? Abi minum berdiri? Ini boleh. Kalau yang merokok, macam mana Ustazah? Abi boleh merokok, kenapa tak boleh merokok? Ini berat nak jawab ni. Kita marah kan? Marah. Cubit anak. Pandai pula menjawab, menegur. Kita adalah contoh pada mereka. Dan apa juga perbualan umi abi mereka, ayah ibu mereka, mereka tengok jadi contoh. Apa juga aksi-aksi umi abi dia pun ikut. Jadi kalau kemesraan ibu bapa tu di hadapan mereka baik, jadi mereka pun rasa dia pun nak jadi macam abi dia. Dia pun nak jadi macam umi dia. Jadi begitulah hidup kita ni. Kalau kita mengeraikan mereka, menghargai mereka dengan contohnya anak-anak ni balik sekolah nanti dia nak bercerita. Dia nak cerita tentang apa ni belajar. Jadi kita pun kena raikan juga. Yang tadi pasal model kan. Kita nak jadikan kita ni sebagai model. Nak jadikan kita ni lebih daripada guru mereka. Lebih. Sebab apa bila balik sekolah dia nak cerita, contohnya lah, dia nak cerita, kita kena raikan dengan cerita-cerita dia. Ustazah pun selalu juga tegur. Pasangan kena tegur. Dengar tu Abi, tengok mata dia nak cerita tu. Letak handset, kalau letak ada handset kan. Tengok mata anak bila nak cerita. Jadi kita pun rasa okey, betul lah kena beri perhatian kepada mereka sebab mereka bersemangat nak cerita. Jangan sampai mereka tak ada semangat nak cerita, nak tunjuk lukisan mereka, nak tunjuk kerja sekolah mereka pada kita lagi. Jadi ketika mana mereka perlu diraikan, kita raikan mereka dengan betul. Jadi insya-Allah suatu hari nanti kita lah idola mereka, ibu bapa lah idola mereka. Nak jadi suami macam Abi, nak jadi isteri macam Umi, yang lemah lembutnya, yang membebelnya, yang rajinnya masaknya contoh. Jadi semuanya kita, sebab kita berhadapan cabaran besar dengan cikgu kat sekolah. Dengan kala membezakan, cikgu dah bagus, cikgu memang baik. Bila sikit cikgu cakap, semua cikgu cakap. Yang kita cakap benda sama pun dia tak pernah ulang. Jadi rasa kecewa juga tu. Jadi kita kena belajar raikan dan belajar selalu pesan kepada mereka supaya esok-esok dia cakap, Umi cakap, Abi cakap dan sebagainya, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya lah bakal cikgu tu. Jadi insya-Allah telah sedikit perkongsian daripada hati yang tak seberapa juga sebenarnya. Banyak kekurangan lagi Ustazah. Mesti kita semua ada kekurangan. Sebagai seorang ni, nasihat pada itu lelaki sebagai ayah, lelaki sebagai suami. Insya-Allah. Suami. Sebagai suami kena selalu berceramah dengan isteri. Okey. Bukan kena berceramah, kena dengar ceramah. Kena bersedia dengan ceramah, betul tak? Sebagai suami kena bersedia mendengar daripada isteri. Dan sebagai suami juga
kena rajin memberi kepada isteri. Kalau dua-dua boleh balance, insya-Allah pasangan tu lebih seimbang lah. Maksudnya dia boleh memberi dan menerima. Apa keperluan yang paling utama seorang isteri perlukan daripada suami? Dan kalau dia beri, maksudnya isteri tu akan jadi stabil. Okey. Keperluan apa paling utama? Utamanya emas, gelang emas, bunga, bukan. Tak. Adalah pujian Ustazah. Pujian dan perhargaan. Maksud saya antara emosi. Fizikal, mental, emosi. Maksudnya orang perempuan, isteri biasanya dia emosi tu penting Ustazah. Keperluan emosi penting. Menghargai kalau dia buat sesuatu tu. Jadi kalau menghargai. Dia dapat keperluan emosi tu, maksudnya dia dapat dah daripada suami, cukup tak cukup nombor 2. Maka fizikal dia nampak jadi lebih kuat, lebih bertenaga, fikiran dia nampak lebih stabil. Betul. Itu maksud Encik Betul. Jadi maksud walaupun dalam kekurangan, tak ada apa-apa dah, tapi diberikan lebihan emosi ataupun kasih sayang, tunjuk apa semua, itu lebih besar walaupun hidup dalam keadaan susah, kan? Betul. Maksudnya walaupun hidup dalam keadaan susah, walaupun serba kekurangan, tak dapat seperti orang lain dapat, rumah ke kenderaan, tapi apabila seorang suami dia boleh berikan kasih sayang, perhatian, apa yang, sebab kasih sayang ni benda yang percuma. Ego tak ego je nak beri ke tak beri. Kadang kasih sayang boleh tunjukkan dengan perkataan, dengan panggilan, dengan kata-kata, saya sayang awak, ataupun dalam bahasa yang lain menyatakan dia sayang. Maksudnya itu nampak macam percuma dan lebih mudah daripada menyediakan kewangan, duit apa semua, kan. Tapi tak ramai lelaki yang boleh buat, sebab ia perlu daripada hati. Betul. Okey, keperluan lelaki pula sama juga Ustazah. Sama keperluan emosi. Ya ke emosi lelaki? Betul, emosi dan juga perempuan emosi. Rasa lelaki keperluan apa yang bila dia dipenuhi dia okey. Makan sedap. Maksudnya dia tak perlu sangat pun pujian, dia tak perlu sangat pun macam satu hari tu kalau tak dapat cakap saya sayang awak pun dia okey je. Betul, lelaki emosi juga. Tak. Lebih kepada makan sebenarnya lelaki ni. Allah. Dapat makan tenang. Ya. Betul dapat makan tenang. Kalau dapat makan jadi malas? Tak, maksud saya adalah jaga makan sebenarnya. Lelaki ni tak perlu, dia tak banyak melayan emosi juga. Tak ramai melayan emosi. Maksudnya kalau dapat jaga makan suami tu, dia kira okey lah. Kira okey, maksud okey tu dia pun jadi rajin, dia jadi bagus. Betul. Jaga makan dia ni sebab walaupun dia merajuk, jaga makan. Yang penting makan. Kalau perempuan sebaliknya, melayan emosi sampai tak boleh makan. Sampai tak makan. Sampai tak masak. Sebab tu kena perlu jaga emosi wanita ni Ustazah. Sebab bila tak masak, dia tak boleh makan. Jadi pentingnya menjaga emosi wanita ni. Kalau tak masak, dapur tak berasap. Orang lelaki lebih kepada fizikal. Betul. Kebanyakan lah. Macam saya ni macam tu lah. Fizikal. Kan mental. Orang lelaki cepat koyak tak? Dia lelaki ni dia simpan dia Ustazah. Dia lebih banyak simpan, kemudian dia banyak melupakan. Macam tu. Tapi itulah kata, kalau dia layan semua kerana isteri dia, dia akan jam. Kalau dia merajuk, teruk dan buruk Ustazah. Orang lelaki. Teruk dan buruk. Okay. Kalau dia merajuk, dia keluar pergi minum teh tarik. Merajuk, comel. Perempuan merajuk, tak tahulah Ustazah. Cute dan comel. Muka tu tak kenal dah. Cakaplah cute dan comel. Cute dan comel. Okey, terima kasih. Mulut muncungnya dengan. Terima kasih. Jadi boleh tuliskan merajuk. Okey, emosi kena jaga. Jadi pandai-pandailah suami semua kena jaga emosi isteri anda. Jaga perut suami. Dan emosi tu perlu jaga dari awal waktu dah. Awal pagi lagi. Kalau emosi awal pagi tu okey, insya-Allah satu hari tu ceria aje. Balik kerja walaupun penat, boleh masak lagi. Cuaca isi tu bergantung pada suami juga kan. Betul. Jadi kalau isi tu emosi tak stabil, salah suami kan. Betul. Cuaca rumah tangga ditentukan oleh emosi suami. Ya. Betul. Terima kasih Ustazah.
atas soalan. Subhanallah, terima kasih banyak. Hari Isnin yang mencabar. Kita tadi mungkin ada loading jadi hilang view. Tak nampak view ni. Tak, memang dia berawal. Tak tahu isu apa Itu hari tu kita kata, kita cakap mungkin kena tukar phone. Berapa kali dah? Saya dah berapa kali dah cakap dekat team kan. Tak apa. 8.30 pasal TikTok. TikTok hari ni boleh tapi pukul 8.30. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustazah macam tak puas hati ya. Tapi hari ni, pagi ni ya Allah, ya, mencabar. Rasa macam itu suruh encik suami mula dulu tu. Ustazah, saya dah terima ibu dan tak sabar tunggu buku sampai. Terima kasih Encik Emma. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi Isnin yang barakah buat sahabat-sahabat di Facebook Muka Buku dan buat sahabat-sahabat di Instagram. Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatan kita walaupun di alam maya, tetapi tetap Allah memilih ia adalah satu jalinan kasih sayang yang dibina kerana Allah. Kerana di akhirat kelak, tuan-puan sekalian, mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah akan mendapat naungan Allah dan akan diserukan mereka ini di hadapan segala makhluk. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Subhanallah, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Allah berfirman, Allah berkata, di manakah hamba-Ku yang saling berkasih sayang kerana keagungan-Ku? Maksudnya siapa yang berkasih sayang kerana Allah? Di manakah hamba-hamba-Ku yang saling berkasih sayang kerana-Ku? Lalu Allah pun memanggil mereka untuk berada di bawah naungannya, untuk dijemput masuk ke dalam syurganya. Jadi tuan-puan sekalian, kasih sayang yang kita bina adalah di atas jalan ilmu. Dan tuan-puan, ramai yang tak pernah jumpa saya. Kita tak pernah ada hubungan fizikal. Bukan kawan sekolah ke, kawan menengah ke. Kita jumpa, kita kenal melalui alam maya. Tetapi ada rasa sayang, ada rasa kasih. Kalau daripada anda, mungkin kasih sayang anda berikan kepada saya melalui doa. Ya Allah, berilah Ustazah Asma sehat. Itu syukur sangat. Lindungilah daripada segala kejahatan. Alhamdulillah, syukur sangat kau dapat tumpang doa tuan-puan sekalian. Saya juga mendoakan sahabat semua secara umum. Ya Allah, jadikanlah semua sahabat-sahabatku di alam maya, di alam zahir, di alam batin. Macam itulah ya, sahabat-sahabat yang pernah jumpa tidak, ya Allah. Kuatkanlah ya Allah, bagilah mereka kekuatan, murahkanlah rezeki mereka. Jadi umum. Subhanallah. Satu lagi, bila kita saling bertemu sahabat-sahabat, kita tu rasa macam dekat. Peluk, lepas rindu kan, ambil peluang berada dalam satu majlis walaupun mungkin akhirnya tak dapat jumpa salam sebab kadang saya kena cepat berlalu. Walau bagaimanapun Allah tahu perasaan kasih sayang yang terkandung di dalam hati. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, siapa sayang saya? Saya sayang sahabat-sahabat semua. Sayang. Subhanallah. Allahu Akbar. Sayang terutamanya buat para wanita-wanita di luar sana. Kita sama saja wanita, ada ujian berat kita melalui emosi kita. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menyeimbangkan antara emosi rohani, fizikal, mental. Alhamdulillah. Sabtu hari itu dapat jumpa. Alhamdulillah. Hana, terima kasih. Nuruyin, Kasih Zita, terima kasih Kak Kasih. Disyati, Zuraina, Roslina Ismail, Susuryani. Subhanallah. Sabaria Musa. Mari kita sebut kepada semua, saya sayang sahabat semua kerana Allah. Tuan-puan sekalian, ini sahabat kita di alam maya. Walaupun anda sama-sama sendiri tidak pernah jumpa kan, tapi insya-Allah catatan kehadiran kita walaupun di alam maya dicatat oleh para malaikat. Kita hadir majlis ilmu.
Dan rupanya ramai sahabat-sahabat majlis ilmu, ribu-ribu, subhanallah, yang hadir sama pada waktu yang sama, namun tempat saja yang berbeza. Kita sebut sayang semua sahabat, sahabat syurga, sahabat ilmu, sahabat medan dakwah, sayang semua kerana Allah. Terima kasih pagi-pagi dah dapat star daripada FB ni, sahabat-sahabat yang menyumbang, menginfakkan star 3,448 tu. Subhanallah, mudah meningkat lagi. Kami akan manfaatkan untuk gerak kerja dakwah, menampung kos-kos operasi dengan maintenance dari sudut kelengkapan live. Kita ada banyak kelengkapan live dekat studio ni, memang kekal di sini. Yang kita bawa pergi keluar bila guna kerap, memang selalu kena tukar juga phone, macam-macam. Jadi kos-kos operasi ni, bayar gaji staf media apa semua, antaranya daripada sumbangan-sumbangan yang Tuan berikan melalui star. Semoga Allah gantikan rezeki berkali ganda. Sayang semua kerana Allah. Saya sayang sahabat semua kerana Allah. Walaupun kita tak pernah jumpa, walaupun kita tak tahu siapa, tetapi mudah-mudahan Allah mengikat kita dengan kasih sayang yang saling tolong-menolong di akhirat kelak, tarik-menarik ke syurga. Amin. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya, apa yang cik suami saya sebut tadi kan, beliau kata perempuan orang lelaki kena pandai jaga emosi wanita. Sebenarnya kita tak boleh nak menolak hakikat. Orang perempuan walaupun badan dia lemah, dia letih, dia ngantuk, tapi bila dia dapat keperluan emosi dia boleh lawan. Penat, ngantuk, rasa macam dia boleh lawan. Sebab bila dia dapat takungan emosi tu, walau bagaimanapun, selalu wanita diuji dengan apa yang dia perlu, iaitu emosi. Suami tidak rajin, bukan tidak mahu ataupun suami yang kurang prihatin, suami yang kurang bagi perhatian, suami yang dia tahu tapi dia tidak mahu buat, boleh jadi kerana ego, ataupun dia tak rasa itu satu tanggungjawab. Dia tak rasa itu tanggungjawab, perlu menjaga dari segi keperluan isteri ni. Dia rasa bagi makan cukup, apa semua tu dah cukup lah. Padahal batang tubuh ni bukan hanya berdiri dengan makanan. Ia berdiri juga dengan emosi, dengan mental, dengan rohani. Okey. Jadi wanita juga sering diuji dengan keperluan dia tadi tu. Bukan kehendak, emosi ni bukan kehendak tapi keperluan. Kalau suami yang bijak, dia bagi takungan emosi pada isteri tu cukup, dia tak perlulah buat lebih daripada itu. Isteri akan buat. Isteri akan jadi kuat, semangat, rajin. Tapi kita kena bersedia, kita akan diuji dengan perkara yang kita perlu ini. Lalu akhirnya kitalah yang mengisi sendiri keperluan emosi kita. Kitalah yang mengisi sendiri dengan menggantikan doa, zikir. Supaya dengan itu Allah menjadikan hati kita lapang dada, boleh terima seadanya kekurangan pasangan. Sama juga lelaki. Keperluan dia, macam cik suami sebut pasal makan. Kalau dapat makan, elok apa semua, eloklah dia. Tapi tidak menjamin juga dia akan jadi rajin lepas tu, tiba kemas rumah ke apa ke, menolong ke. Mungkin lepas tu dia tidur pula lepas tu. Tetapi yang lelaki pun kena bersedia. Ada waktunya dia tak dapat keperluan fizikal tu. Isteri merajuk, isteri tak masak. Lepas tu dia pun nak marah sebab tak dapat makan, dah jadi bertembung pula. Yang ni mengajuk, suami tak pujuk. Yang ni sebab ego tak nak pujuk, akhirnya isteri tak masak, dia pun mengamuk. Mengajuk campur mengamuk. Apa jadi? Jadi macam mana soalnya sekiranya suami nak keperluan dia, maka dia perlu juga berikan, rendahkan ego, beri keperluan isteri, lepas tu dia dapat. Masuk win-win situation kan. Tapi kadang-kadang dalam pasangan tak ada yang nak mengalah. Siapa yang nak mengalah dulu? Siapa yang nak masak? Kalau awak masak, saya makan, saya okey, saya pujuk awak. Yang isteri pula, kalau saya pergi masak, tak jadilah merajuk. Macam tak real merajuk tu. Tapi ada orang merajuk, masak juga, dia pun hidang dengan muka masam apa semua. Wallahualam. Subhanallah, ujian rumah tangga seperti ini, ujian hubungan communication ni tidak akan pernah berhenti sampai mati. Tak ada jaminan pun lepas 30 tahun dah tak ada isu komunikasi. Isu komunikasi. Tak ada jaminan pun bila dah sampai umur sekian semuanya harmoni, dah tak ada gaduh. Tidak. Kerana yang mencantikkan hubungan tu apabila adanya perselisihan lalu diselesaikan. Rasa panas, lepas tu sejuk, bersilih ganti. Cuaca pun bersilih ganti.
Kalaupun kita kata, oh bestnya cuaca redup je. Kalaulah redup sepanjang masa. Tak juga. Ada waktunya kita perlukan panas. Kan? Cepat kering baju, cepat itu, cepat ini. Kan? Pokok memang ada ketikanya perlu matahari yang cukup. Kalau kita, sedapnya hujan, ya Allah tidur lena. Adakah kita rasa hujan tu berterusan baru best? Tak. Kita mula minta untuk hujan berhenti dan mula untuk panas. Sebab apa? Baju tak kering itu tak kering, susah nak keluar. Lepas tu pokok dah mati sebab pokok tu dah terlebih air. Jadi tuan-puan sekalian, begitulah kehidupan kita. Kalaulah kita rasa macam, wah hari ni tenang, tak ada apa masalah, syok hari ni ku relax daripada pagi sampai malam, macam tak, semua berjalan lancar, tak ada masalah, memang syok. Tidak. Subhanallah. Rupanya kehidupan kita, yang mengindahkan kehidupan kita selama ini adalah kerana kehidupan kita ada waktunya hujan, ada waktunya petir, ada waktunya basah, ada waktunya kering. Subhanallah. Ada waktunya redup, tenang. Subhanallah. Yang mengindahkan adalah kerana ada kepelbagaian perasaan. Ada sedih, ada kecewa, ada marah, ada excited, ada semangat, ada gembira, ada bahagia, ada derita. Disebabkan itulah akhirnya ada waktunya kita ucap syukur. Ada waktunya kita menangis, mengadu kepada Allah. Ada waktunya kita merayu-rayu. Ada waktunya kita sabar. Ada waktunya kita redha. Dan itulah yang mengindahkan kehidupan kita. Kita lihat pula pada pelangi. Pelangi kalau warna sama, kan? Semua purple, semua kuning. Tak cantik lagi pelangi tu. Tapi bila dia ada warna-warni, wah indahnya pelangi. Bila kita tengok pada waktu panas, lepas tu ada hujan, tiba-tiba hujan panas orang kata, lepas tu dia diterbias dengan cahaya. Wah cantiknya pelangi. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, kita tak boleh beramal dengan beranggapan masalah takkan berlaku. Ada tak amalan yang mana bila kita beramal, kehidupan kita semua jalan lancar, tak ada masalah. Tak ada. Yang ada adalah amalan yang mana dia akan menyiapkan diri kita untuk menghadapi masalah, lalu kita akan dapat jalan keluar dan kita akan lebih stabil dan tenang. Kita biasanya beramal dengan zikir, bacaan doa bila ada ujian. Tapi sebenarnya kalau kita seorang yang istiqamah, konsisten, hari tu ujian ke tak ujian, bacaan zikir rutin harian kita tetap baca. So kita telah siapkan hati kita sebelum ujian. Adakah kita nak bila datang ujian baru zikrullah, barulah kita boleh fikir dengan tenang, ataupun sebelum ujian datang kita dah siapkanlah hati kita, rohani kita mesti kuat, sebab kita tahu kita tak lari pada ujian. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah sedikit kata-kata motivasi di pagi Isnin sebagai permulaan minggu. Masya Allah. Hari Isnin kan kita mulakan, banyak negeri yang mulakan pada hari ini. Orang panggil Monday Blues. Saya tak tahulah saya kena mandi blues ke apa. Kan pada pagi-pagi dah keluar daripada rumah, pergi surau apa semua. Dah cubalah jalan apa semua. Tapi masih lagi ada waktunya kan. Orang tak tahulah kan. Sebab orang perempuan ke, orang lelaki pun sama. Ngantuk je rasa. Ni ngantuk ni. Padahalnya bukan tidur lewat dah malam tadi. 11.30 itu kan. Maksudnya cukuplah tidur tu. Lepas tu bukannya bangun lambat. Maksudnya sempatlah ambil udara luar tu. Tapi cuba dah buat macam-macam tadi, tapi tetap juga rasa macam gitu kan, nampak kan. Tapi insyaAllah kita lawan, kita takkan tertidur. Berceramah kalau tertidur memang pelik lah. Tertidur berceramah gitu. Ya, kadang-kadang tu datang perasaan-perasaan tu, ngantuk dan sebagainya. Subhanallah. Tapi kalau boleh waktu pagi, elak ngantuk macam mana, jangan tidur. Nabi SAW berdoa dengan doa yang khusus. Faktor masuk umur 40-an cepat penat. Betul lah tu. Ya Allah. Tapi saya belum 40 lagi ya. Bulan 9 ni 40. 22 September. Tapi kalau ikut kalender hijrah memang dah 40 dah pun. Dah 41 ke 42 dah. Kalau kalender hijrah. Kalau kalender Masihi ni, dia ikut kitaran matahari. Peredaran matahari. Sebab tu dinama Syamsiah. Kalender matahari. Kalau Qamari ikut peredaran bulan,
Sebab itu bulan dalam Islam ada 29, 30. Tapi kalau tahun hijrah, dia lebih pendek daripada tahun yang kita panggil 2023 ni, tahun Masihi. Dia ikut peredaran matahari. Yang ni ikut peredaran bulan. Jadi kalau ikut ni, saya 22 September barulah saya umur 40. So sekarang masih 39. Masih lagi sweet 30. Gitu. Jadi betul, tahun ni dah 40. So ingat ya, tarikh 22 bulan 9. Tolong hafal tarikh tu, penting sangat. Sebelum tu boleh siap-siap beli hadiah, boleh post. Kalau nak post, boleh post je ke galeri. Sampainya hadiah tu ke galeri Ustazah Asma Senawang. Boleh cari alamat tu, memang ada. Okey, ingat tahu 22 September. Bolehlah buat persiapan dari sekarang. Sekarang bulan 7 nak sebulan 8. Nanti bulan 8 elok dah tu. Jadi lagi sebulan lebih kurang sebulan, hampir dekat 2 bulan juga. Jadi sempat lagi nak menyimpan, nak beli apa semua tu. 22 September. Ingat ya tarikh tu. Okey, kita sebaya. Bulan lahir pun sama. GRM Perak. Sama ya. Masya Allah, itulah dia. Betul, masuk umur 40 ni lain. Kadang-kadang tu ya. Tapi ngantuk pagi ni macam ada waktu-waktunya, ada hari-harinya. Faham Orang perempuan ada hari-harinya. Okey, subhanallah. Nak alamat Alamat tu, kalau alamat rumah tu macam kena jaga juga. Buat alamat galeri je, insya-Allah sampai. Kalau ada dan 3,000 tengok ni, 3,000 hadiah dapat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sebenarnya hadiah tu kan, tuan-puan sekalian, sebenarnya tak apa, tak bagi pun. Kalau bagi lagi bagus. Saya gurau-gurau walaupun betul. Gitu. Tak apa pula kan. Itu gurau-gurau je ya pagi Isnin. Hadiah ni, ia adalah satu sunnah Nabi. Nabi suka bagi hadiah. Tapi bagilah pada orang terdekat dulu, ahli keluarga. Dan jangan tunggu hari istimewa saja. Jangan tunggu hari istimewa. Nabi sebut tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu beri hadiah. Kalau kamu sayang, kamu beri hadiah. Hadiah itu boleh mengukuh dan menguatkan kasih sayang. Contohlah hari ni kan, anda pun buka lah Shopee, galeri Ustazah Asma. Tengok-tengok, semua dah beli. Tak ada barang dah. Tak nak, ini tak ada, ini dah ada. Tapi fikirkan untuk seseorang. Mungkin sahabat-sahabat buat surprise, mungkin untuk mak, mungkin untuk adik-beradik, contoh kan. Dah lama ke tak bagi hadiah untuk adik-beradik? Senang saja. Berurusan dengan tim kami, saya nak bagi hadiah ni pada 7 adik-beradik. Ni alamat Siti adik-beradik. Dan minta tulis sikit, boleh tak nota? Kita boleh uruskan. Tengok cadangan pun bijak. Galeri Ustazah Asma. Okay? Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, beri hadiah mesti dengan kasih sayang yang ikhlas daripada hati. Bukan mengharapkan balasan apa-apa. Dan kalaulah orang yang menerima hadiah membalas, itu adalah satu nikmat yang disegerakan di dunia. Tapi sekiranya yang menerima itu tidak sempat untuk menghargai, ataupun tak reti nak menghargai, ataupun tak mampu nak menghargai, maka percayalah Allah akan menghargai apa yang kita beri. Sebab itu nak mengikat keikhlasan memberi ini sangat susah sebenarnya. Sebab kita lebih kepada mengharap dihargai dan dibalas. Tapi bila kita dah biasa buat, lama-lama kita tak kisah dah. Sebab kita nampak apabila kita memberi pada seseorang, walaupun orang itu mungkin tak perasan, tak sedar, tak beri balik, kita akan nampak ada ramai lagi yang akan memberi kepada kita. Allah nak test saja, kamu ikhlas tak memberi lalu orang itu tidak menghargai. Kan contoh beri pada suami, kepada anak, kepada adik-beradik. Kita je duk beri ke adik-beradik hadiah, adik-beradik tak ada beri. Contohlah, adik-beradik cuma beri terima kasih. Kita nak cakap juga, buatlah juga sama, kita nak hadiah juga. Tapi bila kita dah redha, kita dah ni, kita lihat ramai lagi yang memberi, walaupun bukan pada orang yang kita beri, orang lain pula yang memberi pada kita. Allah nak test keikhlasan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang ada kata-kata sekarang kata, kalau orang tak hargai, tak payah terhegeh-hegeh lah, carilah orang yang engkau sayang. Tapi sebenarnya di situlah kita belajar erti keikhlasan. Okey, sahabat-sahabat mata Allah sekalian, kita nak sambung pengajian kita. Ingat tak hadis yang kita baca pada minggu yang lepas, pada hari Khamis?
Kita ulang lagi sekali hadis ini supaya kita tahu di manakah perbincangan kita. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang keberapa dah? Siapa yang tahu? Betul. Ustazah, bila saya tak harapkan balasan Allah bagi ketenangan dan bahagia. Betul. Kita bagi hadiah apa pada orang? Coklat kan? Kita beli coklat. Lepas orang kata, terima kasih coklat. Orang tu anggap pemberian tu biasa je, coklat. Padahal kita ramai lagi beri sekian-sekian. Lepas tu, orang tu pun macam biasa dan tak pernah balas, kita bagi sekian-sekian kan. Saya suka tadi ayat tu. Ustazah, betul. Bila saya beri dan saya tak harap langsung balasan, yang saya dapat adalah ketenangan dan kebahagiaan. Yes. Perkara pertama, orang yang ikhlas memberi, dia akan dapat ketenangan dan kebahagiaan. Dan perkara itu tidak boleh digantikan dengan apa jua hadiah. Kita kalau terima hadiah, kita gembira. Tapi belum tentu tenang. Kita dapat hadiah, kita gembira tapi belum tentu bahagia. Ataupun dia sangat sementara. Tapi apabila kita memberi, lalu kita memberi, kita mengharapkan Allah yang beri balik, bukan mengharapkan manusia. Maka di situ Allah terus beri on the spot, rasa tenang dan rasa bahagia. Sebab itu ada orang, dia bila pergi office, dia bawa makanan. Dia suka beri makan dekat orang. Walaupun nanti bila orang tu pergi makan, tak ajak dia dan orang pun tak beri pada dia. Asyik dia je. Saya perhatikan masa dekat pejabat dulu, ada orang yang suka bawa makanan memang murah. Rezeki dia memang murah. Memang Nabi sebut, di antara ciri-ciri, sifat-sifat orang yang Allah cinta, suka beri makan. Bukan semestinya kepada orang yang lapar, kepada orang, bukan orang miskin, kepada siapa-siapa. So bila dia beli makanan, dia mesti beli lebih sebab dia fikir nanti bagi ni. Kita pula kena latih anak kita, contoh duduk di asrama. Bila beli makanan, bukan kita pesan pada anak, makanan ni pandai-pandai simpan, letak dalam almari. Janganlah asyik nak bagi pada orang ni tak cukup. Subhanallah. Kalau kita mampu, tak mampu cerita lain. Kalau kita mampu, kita yang ajar anak kita, beli lebih, jangan beli 1-2 je. Fikir juga pada kawan-kawan. Bagi pada kawan-kawan. InsyaAllah, nanti Allah beri apa? Ya, ketenangan dan kebahagiaan. Dan jangan harap kawan tu balas balik. Walaupun ada dengar cerita, alah Umi, kita je duk bagi. Tapi orang tu simpan makanan dalam almari. Kalau dia makan pun seorang-seorang. Dia tengok macam tak ada orang. Kadang kita tengok dia makan pun dia tak ada pun. Nak juga. Tak ada Umi. Macam mana rasa geram tak nak bagi pada dia makanan kita. Tak ada. Terus bagi. Sebab apa, kita tak tahu bagaimana dia dibesarkan. Boleh jadi itu pesan mak ayah dia. So kita terus bagi, ikhlas hati. Walaupun makanan dia makan seorang. Makanan kita share ramai-ramai. Di situ kita perlu latih juga anak kita supaya menikmati hasil pada pemberian bukan dengan pemberian, tetapi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Dapat sesuatu? Dapat, insya-Allah. Okey, hari ini kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang keberapa, sahabat-sahabat? Hari ini Riyadhus Shalihin siri yang ke 349. Sekali lagi pada tim, saya minta tak perlu buat asing, buat umum. Ya, tak perlu asingkan kuliah buat majlis ilmu je. Majlis ilmu kita yang online yang kita bermula dalam 2 tahun yang lepas masa PKP, ini adalah majlis ilmu siri yang ke-349. Dan hari ini 6 Muharram 1445 Hijrah bersamaan dengan 24 hari bulan 7 2023, iaitu hari Isnin. Okey, kita masih lagi dalam bab yang ke-16 dan kita masih lagi dalam hadis yang kedua. Ia adalah hadis yang agak panjang. Saya baca lagi sekali dalam bahasa Melayu supaya kita dapat recall balik apa yang kita baca pada minggu lepas dan kita ingat tak kita nak fokus apa. Nanti anda akan ingat balik. Okey, saya memang tak nampak di Facebook ni berapa jumlah kehadiran, semua tak nampak. Tapi ada komen nampak. 25 Julai birthday. Selamat hari lahir. Ada orang hari lahir di besok. Selamat hari lahir. Semoga panjang umur. Diberkati Allah. Umurnya panjang dalam keberkatan. Ditunaikan segala hajat. Ada 3,300 ya. Tengok. Saya ni masih lagi walaupun bercakap ni boleh macam ngantuk gitu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau mari rasa mengantuk, ada waktunya badan kita tu mungkin lemah kan, macam tu. Okey. Subhanallah. Okey.
Alhamdulillah sejuk hati Umi. Dia Alhamdulillah sejuk. Ustazat, TikTok pukul 8.30 kan? Nanti baru boleh. Ramai lagi yang tanya, TikTok sebenarnya kena ban seminggu. Pukul 8.30. 8.30 sekejap lagi. Barulah TikTok boleh buka. Setelah seminggu. Memang rindu sangat kat TikTok ni. Oh, urut ibu jari. Ada kata urut ibu jari. Okey, kita urut ibu jari. Hadiah untuk suami, apa yang sesuai ya? Oh, ada yang tanya. Apa hadiah untuk suami yang sesuai? Encik, orang lelaki suka apa? Tak, ada yang tanya cadangan. Nak bagi hadiah pada suami. Oh, perempuan banyak pilihan. Dia dapat benda yang sama. Emas yang sama pun dia okey. Cincin pun tak apa. Cincin sekarang ada 300 lebih, 200 lebih. Walaupun cincin yang nipis kan. Perempuan suka. Asyik bunga. Orang lelaki hadiah apa? Jam ni bukan pakai buang. Bukan ni. Lelaki suka bunga juga? Suka dapat bunga? Macam pelik je. Jam bukan maksudnya takkan tiap tahun jam. Bawa kedai makan. Tadi kan cik suami saya cakap orang lelaki kena jaga makan. So belanja kat kedai makan yang special macam tu. Oh. Lepas tu beli kek selamat hari lahir. Maksudnya tak perlu barang pun tak apa. Baju kena bawa dia. Dia kena pilih. Kalau tak nanti ni. Tapi orang lelaki biasa tak kerti pilih juga. Isi juga yang pilih kan. Okey. Lagi? Kasut. Bola. Al-Quran. Allahu Akbar. Orang lelaki ni hidup dia macam lugu kosong. Raikan di stadium. Ajak tengok bola. Jumpa Messi ke kan? Bagi hadiah jumpa Messi. Okey. Macam tu lah. Itu antara idea-idea pada cik suami bawa pergi makan. Saya belanja awak makan sebenarnya lahir. Itu pun orang lelaki kata okey sebab dia memang kepentingan dia makan. Okey. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasih. Kita nak bacakan hadis yang kedua daripada bab yang ke-16. Ia merupakan hadis yang ke-157. Baik. Nabi SAW bersabda yang bermaksud daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali, membuatkan hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Sahabat Nabi ni kata, Rasul pernah beri kami nasihat yang mana bila kami dengar menggetarkan hati dan mengesankan sekali sampai air mata kami berjujuran. Menangis teresak-esak. Allah lah, bunyi kucing tu abang. Apa tu? Dia main. Ya. Okey. Kemudian kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu ada nasihat seseorang yang hendak berpisah. Maksudnya sahabat ni kata, Ya Rasul, satu hari kami ni mendengar satu nasihat Nabi sampai kami menggetar, mengesan dan kami menangis. Sehingga kan kami pun berkata, Ya Rasul, seolah-olahnya pesanan kamu ni macam kamu dah nak, kita nak berpisah, macam kita dah tak jumpa lagi. Oleh kerana itu, Ya Rasulullah, berilah kami wasiat. Ya Rasulullah, seolahnya kita takkan jumpa lagi. Sedih sangat ni nasihat Nabi ni. Kemudian mereka pun minta dengan Nabi wasiat. Berikan kami wasiat. Bimbang tak jumpa dah. Lalu baginda Nabi SAW pun bersabda. Perhatikan wasiat Nabi ni. Nabi berwasiat. Saya wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah. Itu wasiat yang pertama. Yang kedua, mendengar dan patuh. Meskipun yang memerintah kalian semua adalah seorang budak Habsyi. Mendengar dan taat kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang beriman ni, pemimpin yang adil ni. Walaupun pemimpin itu daripada kalangan budak Habsyi. Walaupun dia adalah seorang hamba. Walaupun dia seorang hamba. Tapi kalau dia jadi pemimpin, kamu kena taat. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan dapat melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Nabi sebut pada sahabat, kalau umur dia panjang, dia masih hidup selepas kewafatan Nabi, kalian akan melihat perselisihan, pergaduhan yang panjang, yang banyak. Yang banyak. Subhanallah. Oleh kerana itu,
hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah pada khulafa ar-rasyidin yang beroleh petunjuk. Nabi kata, wahai para sahabat, sekiranya umur kamu panjang, kamu hidup lagi selepas ini, selepas Rasulullah wafat ni, kamu akan melihat banyak sekali perselisihan, banyak pergaduhan, banyak pertikaman, banyak perbezaan pendapat. Oleh kerana itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang 4 itu. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham. Gigit. Maksud gigit di sini berpegang teguh. Kenapa gigi geraham? Gigi paling kuat. Bukan suruh gigit sungguh-sungguh macam tu. Tetapi itu adalah tamsilan ataupun metafora yang Nabi nak suruh kita faham. Gigit sungguh-sungguh maksudnya akan ada orang yang akan menarik, akan ada ujian yang akan mencabut kepercayaan, yang akan menggoyahkan keyakinan kamu bahawa ini jalan yang benar sekian-sekian. Kenapa Nabi suruh gigit tu? Kalau pegang mungkin terlepas lagi daripada sunnah Nabi. Tapi Nabi suruh gigit pula dengan geraham, kuat-kuat. Sebab apa? Akhir zaman fitnah begitu banyak, sangat mudah direntak. Keyakinan, akidah, akhlak, ibadah mudah sangat hilang. Subhanallah. Jauhilah melakukan perkara-perkara baru, bid'ah, yang diada-adakan kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, di sinilah di antara titik perbincangan yang saya sebut pada hari Khamis yang lepas. Kita nak bincangkan tentang perkataan bid'ah. Subhanallah, perkataan bid'ah. Benarkah semua, apakah maksud bid'ah? Benarkah bid'ah ada dalalah, ada sayyi'ah, ada hasanah? Benarkah ada bid'ah sesat, ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang baik? Benarkah ada bid'ah yang terpuji? Di manakah landasan kepada perbincangan kita? Adakah dari sudut pemikiran-pemikiran kita semata-mata, ataupun ada dalilnya, ataupun ulama-ulama yang mutabar yang besar yang mendefinisikan bid'ah? Subhanallah. Sahabat-sahabat, bid'ah ni hadis Nabi. Perkataan bid'ah tu daripada hadis Nabi. Maka sudah tentu perbincangan tentang bid'ah ini ada di kalangan ulama muktabar dalam 4 mazhab, mazhab Syafi'i kita sendiri dan sebagainya. Sudah tentu ada landasan perbincangan merujuk kepada dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ustazah, Syekh, amalan tu hindarkan diri dari gangguan makhluk halus. Subhanallah. InsyaAllah. Sebenarnya macam-macam bunyi kat luar tu, kucing nak masuk. Boleh bagi ke kucing masuk, Ustaz? Dia orang bila dia tahu kita ada dalam bilik ni, dia orang tu memang nunggu kat pintu tu nak masuk. Kita tutup. Sebenarnya ruang ni adalah studio khas untuk kuliah. Sebenarnya ni library kat rumah kami, memang situ semua buku-buku. Okey. Sini juga ruang kerja kami. Asalnya dia adalah koridor. Bukan koridor, kita panggil apa? Balkoni di luar bilik kami. So kami pun tutup, angkat dinding, lepas tu jadilah dia studio ataupun library ataupun bilik kerja di rumah. Dan di luar tu ada pintu satu yang bersambung dengan beranda. Memang kucing-kucing duduk di beranda bahagian atas. Rumah ni 10 tingkat. 2 tingkat saja ya. Tingkat bawah, tingkat atas. 1 tingkat lah. Okey, lepas tu kucing-kucing memang tak keluar. Semuanya ada. Berapa ekor sekarang kucing? Saya rasa 19 ekor 19 ke 20? Dan 20 ekor kucing. 20 ekor. Asal 2 ekor jadi 20 ekor. Dia beranak. Dia buat hubungan sumbang mahram sama-sama dia, sama adik-beradik. Lepas tu sekarang kita dah kasih dah mereka. Kasih. Jadi diorang ni outing, diorang ialah masuk dalam rumah. Itu outing. Diorang duduk kat beranda tu luas. Ada rumah dia, ada tempat selesa. Kebersihan memang kena jaga. Dan memang tak keluar, jadi tak ganggu jiran. Tapi diorang suka outing. Sehari sekali kita bagi outing. Outingnya adalah masuk dalam rumah. Sebab tu diorang tahu kita ada kat bilik ni. Pagi-pagi diorang nunggu kat pintu tu. Kalau buka tu berlari-lari semua masuk.
Kita bagi dia outing 2 jam 3 jam, lepas tu kita kembalikan dia. Dia orang bukan duduk sangka dia orang duduk kat luar juga, tapi outingnya masuk rumah. Kita outing keluar rumah kan, dia happy sangat masuk dalam rumah tu. Tapi kadang-kadang bila bagi lama-lama, dia mula pula pancar dekat langsir. Itu yang kita tak boleh bagi outing lama-lama, dia lupa diri. Okey, tuan-puan sekalian, nantilah cik suami kata nanti dah kedang-kedang kita bagi dia orang outing kejap. Sahabat-sahabat, sekarang kita nak fokus. Tapi macam tu lah ya. Kalau fokus sangat, ada orang dia kena selit-selit tu. Nasib kucing alahai, tak tahu apa yang itu sumpah mahram. Yelah. Betul lah, dia sama adik-beradik. Nak macam mana kan? Kami ingat dia orang tu tak dewasa lagi. Rupanya mengandung lah si kakak tu. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersama saya ada beberapa rujukan bila kita nak bincang pasal bid'ah. Dan memang nak kena hati-hati sangat bila bincang pasal bid'ah. Saya sangat tak suka bila hasil perbincangan dia jadi melabel. Tolong berhentikan akhlak buruk, label. Label apa? Minta maaf ya. Label orang tu ahli bid'ah. Label orang tu wahabi. Label orang tu biasa dua tu lah. Ahli bid'ah wahabi. Ahli bid'ah wahabi. Janganlah sekali-kali kita melabel ataupun menghukum ataupun menjatuhkan sekian-sekian. Subhanallah. Bimbang ia jadi satu fitnah. Ia menjadi satu, of course dia memang mengeruhkan hubungan sesama Muslim dan dia telah memecah belahkan umat Islam dan ia telah melukakan banyak hati sebab dia boleh bergaduh sama adik-beradik, putus silaturahim, putus kawan, putus sekian-sekian. Dan kebencian tu seolahnya sampai peringkat benci dunia akhirat. Faham tak? Benci dunia akhirat. Dan akhirnya dia akan melahirkan kumpulan yang ghulu, yang berlebihan ataupun yang melampaui batas. Ia akan melahirkan kumpulan yang keras, yang asabiyah, lepas tu yang ekstrim. Dia akan menjadikan timbul kumpulan-kumpulan yang ekstrim. Dan semua itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita boleh berbeza pendapat. Kita boleh berbeza pegangan. Kita boleh mengatakan bahawa kita benar. Tetapi kita tak boleh menyatakan orang lain itu batil, sesat, salah. Selagi mana tidak jelas. Tidak jelas. Tapi yang sekarang yang jadi isu adalah yang ni mengata yang ni mengata yang ni. Padahalnya kalau kita perhalusi, yang ni pun ada benar, yang ni pun ada benar. Cantiknya yang berbeza ini saling menghormati. Saya menghormati. Yang ni bakar lain, yang ni pun terbakar, yang ni pun bakar juga. Tak tahu bila salah satu akan mengalah, bila salah satu akan menerima pendapat sana juga benar dan menjadi orang yang sederhana dan mengutamakan kesatuan. Ada satu lagu. Semalam saya ingat tak ingat. Ada lagu nasyid tu. Apa ni? Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang berpecah ini. Menjadi harapan. Sebab lagu tu kan Masya Allah. Nasyid. Menjadi harapan. Nasyid. Menjadi harapan. Nasyid. Siapa ingat ada nasyid ni? Encik, betul lah. Menjadi harapan untukku menyaksikan. Betul ke gitu? Umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Hilangkan yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah, tak ingat, saya tak kerti lah nada. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah, okey. Kerana orang beriman itu bersaudara, saling tolong bantu, berkasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan bangga dengan apa yang kita wariskan. Bersatu kita teguh. Macam mana? Bercerai kita roboh yang berat sama dipikul. Okey. Ini lagu Raihan. Lagu Raihan. Nantilah kena ingat balik. Tapi begitulah jadi harapan saya, jadi harapan kita semua.
Sebab kalau kita tidak mempunyai harapan, jangan berhenti mengharap, berhenti berdoa supaya kita jadi pendamai. Kalau ada anak-anak kita yang ni belah sini, kita jadi orang tengah. Jangan seberat sebelah, sebab keduanya ada kebenarannya. Kalau di antara kawan pun kita bukan betul-betul yang sana tu memang itu memang Wahabi, tu memang Wahabi. Yang tu memang ahli bid'ah dalalah finnar. Yang ni. Allahu akbar. Ini sama saudara Islam ni. Subhanallah. Sebab ada orang dia sebab berkawan dengan orang tu terus di label sekian. Bila yang ni terus di label sekian. Bercakap sikit silap dia pendapat dia sekian terus label. Bahaya sangat label ni. Dia menimbulkan kebencian, benci sungguh-sungguh, sampai kita boleh lihat pada perkataan tu boleh maki hamun, boleh menyatakan sesat. Baik, sekarang kita fokus. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apa makna bid'ah? Bid'ah, perkataan bid'ah itu sendiri. Ada beberapa kitab bersama saya, buku saya ni, dan adalah kita dah buat research supaya saya cakap bukan cakap kosong. Bukan daripada saya akan bacakan apa yang para alim ulama sebut. Pengertian bid'ah. Perkataan bid'ah itu sendiri. Al-bid'ah, yang kita sebut bid'ah tu kan. Dari segi bahasa Arab, membawa maksud mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh. Tidak ada contoh sebelumnya. Maksud bid'ah itu mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu maksud umum dari sudut bahasa Arab. Mengadakan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu maksud dari segi bahasa. Okey. Perkataan, dan di dalam Al-Quran, contoh perkataan yang ada kaitan dengan perkataan bid'ah, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Badi'un, Allah ya, badi'us samawati wal ard. Maksudnya adalah Allah yang menjadikan, badi'us samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengadakan langit dan bumi. Bid'ah mengadakan sesuatu yang sebelumnya tiada. Okey. Dari segi istilah pula ialah mengadakan sesuatu perbuatan ataupun i'tiqad, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak terdapat keizinannya daripada syarak. Sama disebut dalam Al-Quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas, dan tidak termasuk juga dalam qawaid syariah. Dengan kata lain, mengadakan sesuatu yang bertentangan dan bercanggah dengan perkara-perkara tadi. Okey, sabar dulu. Kita baca dulu penjelasan dalam kitab ini. Berdasarkan daripada pengertian ini, dibuat kesimpulan bahawa setiap perkara baru yang berlaku dilihat terlebih dahulu. Adakah ia ditunjukkan oleh dalil sama ada daripada Al-Quran, sunnah, ijma' ataupun qiyas. Sekiranya ada, maka ia dikira sebahagian daripada syariat. Tetapi sekiranya tidak terdapat dalil daripada perkara yang tersebut, ia hendaklah dilihat pula adakah ia termasuk dalam skop qawaid syariah, kaedah am atau tidak. Sekiranya ada, maka ia dianggap sebahagian pada syariah dan tidak boleh dianggap sebagai bid'ah. Yang ni saya kena tulis, kena lukis ni. Setelah tidak ditemui dalam qawaid syariah, barulah boleh dikatakan bid'ah dan sesat. Melalui definisi di atas juga kita dapat menyatakan di antara nas. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Untuk hari ini kita perlu faham begini. Apabila ada sesuatu amalan yang baru, kita perlu lihat sama dia bertentangan dengan syariat, bertentangan ataupun perbuatan tersebut ada larangan dan ia bertentangan dengan syariat. Dia dilarang dalam Islam dan ada nas yang melarangnya, maka itu adalah bid'ah dalalah. Ia adalah satu perkara baru yang sesat. Yang disebutkan sesat, bid'ah itu boleh membawa ke neraka. Tetapi apabila satu perbuatan baru, amalan baru, bukan amalan baru, amalan yang dia adakan, mungkin mengikut keadaan, mengikut situasi. Tetapi apa yang diamalkan itu tidak ada larangan dalam Islam. Dan tidak bertentangan dengan syarak. Dia bukan buat perkara yang mungkar pun. Ia tidak bertentangan dengan syarak.
maka tidak boleh dikatakan ia adalah bid'ah yang sesat. Contoh mudah ya. Ada yang kata baca doa selepas solat ini bid'ah. Contoh. Okey, tak ada doa lepas solat. Lepas tu ada pula yang mengatakan kenapa kata sesat, kenapa kata bid'ah? Bukankah dalam bab doa dia ada keumuman? Dia ada umum, berdoa boleh bila masa. Maka dia memilih untuk berdoa selepas solat. Dan di sana ada doa-doa yang Nabi pernah baca selepas solat. Maka berdoa ia tidak ada larangan bila-bila masa. Kita baring ke, kita tak tutup aurat pun boleh berdoa. Dalam keadaan berjalan boleh berdoa. Dalam semua situasi boleh berdoa. So, apabila memilih situasi berdoa selepas solat, maka ia tidak boleh dikatakan ia adalah bid'ah dalalah. Antara yang selalu jadi yang disebut sebagai bid'ah, contohnya baca Yasin bila malam Jumaat. Baca Yasin. Apa baca Yasin? Malam Jumaat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin. Bid'ah tu. Kita pun boleh tanya dia balik. Apa maksud bid'ah tu? Yelah, Nabi tak buat. Nabi tak buat bila malam Jumaat baca Yasin. Hari Jumaat Nabi baca Al-Kahfi. Hadis Nabi bila Jumaat baca Al-Kahfi. Kita boleh tanya balik. Ada larangan ke? Adakah dilarang baca Yasin bila malam Jumaat atau hari Jumaat? Memang larangan tak ada. Bertentangan syariat ke? Tak bertentangan. Dapat pahala tak kalau baca surah Yasin hari Jumaat? Oh, mestilah dapat pahala. Baca Quran kot. Baca surah apa pun memang dapat pahala. Maka jangan semudahnya kata ia adalah bid'ah yang sesat. Ia adalah sesuatu amalan yang memang diadakan. Nabi tidak buat khusus bila malam Jumaat baca Yasin. Tetapi kenapa wujud baca Yasin bila hari Jumaat? Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bukan ulama tidak menetapkan malam Jumaat, hari Jumaat, bukan tidak menyampaikan ilmu. Hari Jumaat ada surah yang khusus yang Nabi sebut. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, bermula pada maghrib sampailah sebelum maghrib nak masuk hari Sabtu, maka akan diberikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq iaitu Kaabah. Antara Jumaat ke Jumaat dia diberi cahaya oleh Allah. Ya, Nabi bukan wajibkan, Nabi menyarankan untuk kita baca surah Al-Kahfi. Dan Nabi tidak pun menyebut dilarang ataupun dihalang, tidak boleh baca surah sampai pada Al-Kahfi. Apabila tidak ada larangan, di situ ada keumuman. Nak baca surah apa pun boleh. Nak jadikan amalan bila hari Jumaat. Cuma yang tidak boleh, Nabi bersabda, contoh, itu baru mengadakan, itu yang dilarang. Tiba-tiba keluar pula dalil Nabi bersabda bila tiba hari Jumaat baca surah Yasin. Tidak. Cuma ulama' terdahulu, boleh jadi orang alim yang terdahulu, bila ditanya hari Jumaat baca apa, bacalah surah apa, baca Yasin pun boleh, sebab Yasin memang ada fadilat dia. Yasin ini disebut sebagai jantung Al-Quran. Yasin ringan sikit. Dan ada hadis Nabi bila orang yang nak meninggal bacakan Yasin sekian-sekian. Jadi bolehlah nak baca Yasin. Kalau sebab boleh jadi alim ulama melihat Yasin itu lebih ringan bacaannya berbanding surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi lebih panjang. Apabila orang kampung, orang awam kan nak duduk baca Al-Kahfi, akhirnya tak habis. Panjang sangat, ia agak berat untuk berkumpul dan baca Al-Kahfi sampai habis. Tapi bila baca Yasin dia lebih ringan dan akhirnya orang kampung ataupun orang Islam lebih mudah untuk beramal dengan surah Yasin. Bila nak buat solat hajat perdana contohnya untuk periksa anak, PIBG sekolah buat, pilih surah Yasin. Kenapa Yasin? Kenapa baca bila nak munajat ni baca Yasin? Bid'ah ni. Tak ada hadis Nabi, tak ada dalil ni, tak ada hadis Nabi kata kalau anak nak periksa sekian-sekian baca Yasin. Kita pun tanya juga dia. Habis tu kamu doa nak SPM straight A tu ada ke dalil daripada Nabi suruh doa macam tu? Tak ada, itu doa. Doa kan umum. Samalah juga amalan. Bila amalan membaca mana-mana surah, ia umum. Cuma jangan sandarkan kata Nabi memang suruh kalau nak berhajat sesuatu, anak nak pesa kena baca Yasin. Itu yang dilarang. Tetapi sebenarnya bacaan itu ikhtiar. Umum. So moga-moga dengan bacaan Yasin ini Allah melihat kesungguhan kita berdoa dan mengharap. Berdoa. Ya, sebenarnya ada orang baru
Start baca surah Al-Kahfi daripada maghrib, kan hari Khamis. Azan maghrib, hari Khamis maghrib tu, start maghrib tu, start dah malam Jumaat. Dah start hari Jumaat. Dah start boleh baca surah Al-Kahfi daripada maghrib, sambung lepas Isyak. Oh, dah ngantuk tidur, nak sambung lepas subuh besok. Berakhir sebelum maghrib hari Sabtu tu. Kalau azan maghrib masuk malam Sabtu, dah habis dah hari Jumaat. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya pernah berhadapan dengan orang yang baru dapat ilmu, yang semangat menuntut ilmu, yang dia baru maksudnya ikut satu kumpulan, satu jamaah ataupun satu guru. Lepas tu kan, bila masa ni ceritanya, kami sebenarnya ceritanya masa tu kan kami pernah pergi Australia kan. Bukan pergi, kami pernah menetap di Australia, Brisbane selama 2 tahun lebih kurang 2 tahun lebih. Sebab masa tu encik suami further study dekat University of Queensland tu. Okey. Bila saya sampai dekat sana, orang tahu saya ustazah. Ini cerita tahun 2013, 2014, 2015. Orang tahu saya ustazah. Lepas tu orang terus kata, oh ustazah, ustazah lead, ustazah pula bawa anak-anak dekat sini, kita buat kelas fardu ain. Jadi kami pun buatlah kelas fardu ain di rumah kami. Ramailah yang hantar. Kelas fardu ain ni kita buat hujung minggu. Ramailah ibu bapa hantar. Hujung minggu je rumah kami penuh. So ada kelas untuk lelaki, ada kelas untuk perempuan. Sebab kat sana tak ada kelas fardu ain. Sebab ramai juga student PhD yang bawa anak-anak. So seronok. Lepas tu adalah hamba Allah ni jumpa saya. Dia pun kata, ustazah, apa yang ustazah buat ni bid'ah. Apa dia? Yang doa yang ustazah ajar pada anak-anak tu, itu bukan doa daripada Nabi. Adalah doa makan, ada doa tertentu yang daripada alim ulama, bukan daripada Nabi. Itu bid'ah tu ustazah. Nabi tak ajar doa tu. Itu doa tu daripada, saya kata okey. Lepas tu dia pun sebut lagi, syukurlah saya ni dapat petunjuk, dapat hidayah. Sebab apa? Rupanya ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar di sekolah dan sekolah menengah dulu banyak ajar benda-benda yang sesat, yang menyebabkan sesat dan kita boleh masuk ke dalam neraka. Contohnya amalan tu, amalan ni, masa doa sama dulu suruh baca tu, baca ni, semua bid'ah belaka tu. Bid'ah masuk neraka ustazah. Terkejut saya. Ini cerita dalam 10 tahun lepas kan. Saya kata, ya Allah. Saya kata, sabar, nanti kita bincang dengan baik. Nanti kita bincang, duduk bincang baik-baik. Encik jangan semudahnya menyatakan semua itu sesat. Sampai ustaz-ustaz, guru-guru semua yang mengajar dulu ajar yang sesat. Kita kena ajar anak-anak kita benda yang betul sekarang, bukan yang berkait dengan bid'ah. Tuan-puan sekalian, saya pun tanya soalan simple je. Saya kata, encik buat PhD kan, apa semua kan. Encik ada baca doa, ya Allah pemudahkanlah urusan PhD ku ini. Yalah ustazah, of course saya doa. Adakah daripada hadis Nabi doa tu? Ayat doa encik tu adakah daripada hadis Nabi? Tak adalah, itu kita buat sendirilah ayat sendiri. Saya pun jawab, kalau begitu, encik boleh terima ayat yang encik buat sendiri. Kenapa kita tak boleh terima doa daripada alim ulama? Kenapa tak boleh terima doa yang disusun oleh alim ulama? Kalau doa yang kita susun sendiri pun, sebenarnya tak ada larangan pun dalam hadis Nabi. Kita bebas nak guna bahasa kita, nak buat ayat sendiri, nak baca doa apa. Itu bukan termasuk dalam perkara yang disebut yang tuan faham, itu adalah bid'ah. Tapi dia pun tanya, mana lebih afdal ustazah, doa daripada Nabi ke doa alim ulama? Saya kata of course tanpa ragu-ragu doa daripada Nabi. Tapi ada situasi yang mana ulama menyusun doa, bila situasi tersebut tidak ada rujukan daripada doa daripada Nabi. Tapi ustazah, boleh tak doa daripada Nabi ada, doa daripada ulama ada, dan kita beramal dengan doa daripada ulama, kita tak baca doa daripada Nabi, berdosa ke? Tak berdosa. Contoh doa lepas solat, ada doa yang dah ditulis oleh alim ulama yang kita baca dalam doa-doa selepas solat, contoh kan, doa lila maksusun. Dan sebahagian doa lila maksusun sebenarnya ayat-ayat itu bersumberkan daripada hadis Nabi, lalu digabungkan ayat. Doa ini, lepas tu selangnya ada doa ulama, lepas tu disambung pula doa daripada ayat Quran, lepas tu doa daripada hadis Nabi. So ahli ulama dia susun doa tu jadi panjang 2 muka surat.
Dia gabungkan doa daripada firman Allah pada hadis Nabi, tapi ada selingan antara doa-doa ke doa, ada perkataan ataupun ayat alim ulama. So tak ada masalah. Okey, tuan-puan sekalian, sebenarnya bid'ah dalalah memang wujud, iaitu mereka yang mengadakan sesuatu perkara baru dalam urusan ibadah ataupun dalam bab akidah yang mana ia bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah dalalah. Ia bertentangan dengan syariat, yang mana Nabi ada larangan jangan buat begitu, dia buat. Dan ia adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Subhanallah. Yang itu tambahan mengadakan dalam ibadah ataupun dalam akidah. Dua ni lah. So bid'ah ada dalam bid'ah dalam akidah, kefahaman-kefahaman baru dan sebagainya, dan ada dalam ibadah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, boleh dirumuskan bahawa bid'ah kembali kepada beberapa maksud seperti di bawah. Perkara-perkara baru yang dijadikan syiar dalam agama. Tuan-puan sekalian, contoh ya, bila hari kelahiran Nabi, Maulidin Nabi, kemudian orang buat majlis maulid kan, orang buat bacaan selawat, kemudian ada selawat yang disusun oleh alim ulama, yang bukan, yang ada tambahan-tambahan. Itu pun ada orang kata itu bid'ah. Sebab itu selawat tu bukan diajar oleh Nabi, tapi selawat itu disusun oleh alim ulama dalam lingkungan memuji Nabi. Tapi sekiranya pujian itu berlebihan sampai menyamai pujian kepada Allah, yang baru-baru ni ada ajaran sesat, maka itu bid'ah. Dia puji Nabi sampai menyamai pujian kepada Allah, kedudukan sama dengan Allah. Itu contoh bid'ah akidah yang sesat, dan ia adalah dalalah. Yang ajaran Al-Haq tu. Ajaran Al-Haq tu. Jadi dia memuji dan memuja Nabi berlebihan sampai menyamakan dengan Allah sebagai Tuhan, dan itu adalah bid'ah dalalah. Ia adalah pujian yang tambah ditokok tambah sehinggalah ia menyesatkan. Ia hak tu. Jadi itu satu contoh yang jelas yang terkini. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Okey, syiar. Syiar ni apa maksud syiar? Sihat nama dia. Okey. Tapi kita dah nak berhenti dah. Tak apa. Nak introduce. Subhanallah sahabat-sahabat. Alhamdulillah akhirnya TikTok dah dapat bersiaran semula. Alhamdulillah. Dan mengajar ilmu melalui TikTok, FB, semua ni pun bukan bid'ah ya, walaupun perkara baru. Kata mana ada ngajar online ini bid'ah ni. Tak. Ini perkara baru mengajar. Jangan lupa. Alhamdulillah sekarang TikTok dah kembali semula. Setelah 7 hari di ban, akhirnya boleh kembali semula. InsyaAllah saya akan lebih berhati-hati supaya tak di ban lagi. Cepat naik TikTok. Sahabat-sahabat di TikTok, selamat bertemu kembali. Dia automatik nanti dekat muka buku, dekat nak sebut. TikTok ni dia sensitif sangat. Dia tak boleh sebut media sosial lain. Terus dia merajuk. Jumpa kembali sahabat-sahabat di TikTok. Okey. Patutlah, ada yang kata terus buka, patutlah kena ban. Okey. Kita dah nak habis dah ni, 8.30, 8.45 dah. Jadi sahabat-sahabat, sebut syiar Islam maksudnya sesuatu yang boleh memperlihatkan Islam. Pakaian kita adalah syiar Islam. Maksudnya orang dah tahu itu orang Islam tu. Macam mana awak tahu? Itu pakaian orang Islam. Orang perempuan Islam pakai macam tu. Orang lelaki Islam pun ada pakaian dia. Boleh nampak. Kan? Dari segi kesopanan dan kesusilaan, kopias, beza. Kalau sing beza, kalau pakai serban orang Islam beza. Pakaian adalah syiar Islam. Apa lagi syiar Islam? Azan tu syiar Islam. Bila dengar azan itu panggilan untuk solat orang Islam. Contoh syiar Islam lagi, masjid itu, Kubah itu syiar Islam. Orang dah tahu. Kalau tengok Kubah tu, itu adalah tempat ibadah orang Islam. Solat Idul Adha, Idul Fitri itu syiar Islam. Terus naik 1,000 kat TikTok.
Itu adalah syiar Islam, tuan-puan sekalian. Sebab apa? Bila Nabi buat di padang, orang pun nampak, oh itu adalah menunjukkan syiar Islam, image Islam. Boleh nampak. Jadi dalam perkara syiar Islam, biasanya ada amalan-amalan mengikut kesesuaian zaman. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, contoh bila datang maulidin Nabi, buat majlis selawat, buat majlis maulid. Ada orang kata itu bid'ah tu, buat majlis maulid. Tidak. Selagi mana dalam majlis itu melakukan perbuatan yang tidak dilarang dan selawat dituntut, cuma dihimpunkan, dikumpulkan lalu berselawat. Kemudian bacaan qasidah memuji Nabi, pujian ke atas Nabi memang adalah satu bentuk menyatakan kasih sayang pada Nabi, maka ia tidak bertentangan dengan syariat. Lepas tu kadang dalam majlis maulid tu adalah buat lagi, selagi mana tidak bertentangan dengan syariat, tidak membuat perkara yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh semudahnya mengatakan mereka sedang buat majlis bid'ah, berkumpul, buat sesuatu yang diada-adakan. Yang diada-adakan yang dikatakan bid'ah yang sesat adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dia beginilah, bila kita jumpa ada pihak yang sangat keras, yang kata ini bid'ah sekian, kita menghormati saja dia, kita berlapang dada, kita tak perlu nak sampai membenci dia. Kita beranggapan tak apalah nak macam mana kefahaman dia, dan dia hanya nak menerima apa yang dia nak sahaja. Dia tak nak dengar apa yang dia tak nak dengar. So, memang wujud manusia begini, kita hormat dia, jangan benci, jangan kecam. Sama juga, sekiranya anda seorang yang berpegang selain daripada yang tak perintah, selain daripada yang Nabi tak buat, walaupun zaman berubah, sedangkan kita belajar masa zaman Sayyidina Umar ada buat perubahan. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar ada perubahan. Dan mereka buat perubahan, buat sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi. Walaupun ada, wujud. Kan? Ada dari sebab hukum. Nanti kita akan sambung balik. Maka sahabat-sahabat sekalian, selagi mana tidak bertentangan, ia mengikut kesesuaian zaman, dan ia tidak ada larangan, tidak melanggar batasan syariat, dan dia masih lagi dalam kategori ibadah. Maksudnya ibadah yang umum. Zikir, selawat, semua tu ibadah umum yang boleh mengikut kesesuaian. Maka subhanallah, cuma tidak boleh mengatakan selawat, contoh ya, selawat tafrijiyah. Selawat itu disusun oleh alim ulama. Kan? Sama juga dengan selawat syifa. Subhanallah. Dia gabungkan selawat dengan doa untuk memohon sesuatu daripada selawat tersebut, terus dimasukkan doa. Maka adakah di sana ada larangan khusus? Tidak ada. Subhanallah, tidak ada. Maka bila tidak ada, selagi mana selawat itu tidak disebut perkara yang mensyirikkan Allah ataupun perkara yang melanggar dari sudut akidah, makna yang salah, maka ia tidak boleh dikatakan sebagai satu bid'ah dolalah. Sejam dah ni. Itulah subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang dah hampir pukul 9, 7 hingga 8, 8 hingga 9, dah dekat 2 jam dah kuliah kita. Saya harap muqaddimah berkaitan dengan penerangan tentang bid'ah itu memberikan satu pencerahan, kefahaman dan melapangkan dada kita untuk saling menghormati dan menguruskan perbezaan dengan lebih tenang dan bijak. So, kita kalau di label pun tenang-tenang saja. Kita kena menerima manusia ini pelbagai. Dan kita berhenti melabel. Saya nak pesanan kasih sayang. Kita hentikan melabel orang. Orang itu sekian. Swipe right. Arahan apa ni swipe right for? Ya. Apa? So, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, kita berhenti melabel orang. Bimbang jadi fitnah. Walaupun ada 10 orang kata, aku yakin dia tu memang totok, bla 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 bla. Saya tak nak sebut ya. Dia tu memang ni. Semua bukti jelas, bla 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 bla. Berhenti. Hentikan diri kita daripada melabel. Yang kedua, berlapang dada apabila kita dilabel. Saya pun macam-macam label saya ni. Label itu, label ini, label yang teruk sangat. Yang dahsyat sangat. Adalah yang saya rasa perit sangat saya nak terima. Tapi, saya memang tak fokus kepada siapa yang cakap. Saya tak fokus pun, saya tak cari, tak stalk pun. Dan
Alhamdulillah tak rasa benci, tak rasa geram. Bukan maksudnya tak rasa pun macam nak balas balik ke, nak PM ke, nak suruh dia tarik balik ke. Walaupun lepas tu di bawah tu maki hamu dengan segala binatang, segala macam-macam pun ada. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi berlapang dada bila kita dilabel dan berhenti melabelkan. So keluarga saya terlampau percayaan berubat cara pemujaan. Saya tak tahu salah ke betul. Allahu Akbar. Terlampau percaya berubat cara pemujaan. Bagus sangat yang disebut ni. Subhanallah. Contoh antara bid'ah yang salah apabila dia guna ayat Quran tapi di tempat yang salah. Allahu Akbar. Dia kata berubat ni tak salah. Ini kan nampak tak guna ayat Quran. Tetapi dia ada guna buhul-buhul ataupun barang-barang yang jadi perantaraan. Lepas tu barang ni kena gantung situ, kena gantung sini, kena tampal situ, kena tampal sini. Kalau tampal dekat pintu memang syaitan tak masuk. Okey, gantung dekat sekian-sekian. Yang ini contohnya. Okey, barang ni kalau letak dalam rumah, semua benda-benda syaitan-syaitan sisi tu dia akan berkumpul kat situ. So tak kena. Saya dah dengar macam-macam bentuk. Ada yang okey kalau nak tundukkan suami buat macam ni, nak suami sayang, guna air ni, guna kalau air asin semua tu nak sayang minta tolong, tu cerita lain. Okey. Ini tuan-puan sekalian sampai benda kotor, benda kotor. Bahkan wanita ni kata, "Ustazah, saya memang buat, memang suami saya jadi sungguh. Tapi saya macam hilang, saya rindu suami saya lama. Walaupun suami saya lama tu garang, macam susah nak dengar saya cakap. Tapi saya rasa macam saya tengok suami saya ni, macam dah tak betul dah. Tak boleh fikir sendiri dah. Saya kena cakap sepatah-sepatah. Tapi apa yang saya cakap memang dia buat lah betul-betul, Ustazah. Saya rasa berdosa macam mana nak stopkan ni. Saya kata kalau puan tak bertaubat, sungguh-sungguh kalau mati, na'udzubillah mati dan kadang melakukan syirik dan tidak ada dan dosa syirik tidak akan diampunkan Allah. Maksudnya kalau ada orang minta ampun pada kita lepas kita mati pun tidak diampunkan Allah kalau kita mati dalam keadaan syirik. Tuan-puan sekalian, ini di antara bentuk-bentuk bid'ah, satu benda yang baru dalam perubatan Islam yang melanggar syariat. Ini berkaitan dengan akidah. Ini contoh. Terima kasih yang bagi tahu Ustazah. Keluarga saya terlalu obses dengan mantra ataupun dengan perubatan-perubatan ni. Sampaikan sebab apa tuan-puan sekalian, syaitan pun boleh menunturkan ayat Al-Quran. Jin kafir pun boleh menunturkan ayat Quran. Apa yang saya nak sampaikan, walaupun guna ayat Quran, tapi kalau apa yang dibuat itu tidak selari dengan Islam, bahkan bertentangan dengan syariat, maka ia adalah bid'ah dalalah. Bertentangan syariat je perkara baru, bid'ah dalalah. Namun kaedah-kaedah perubatan macam rawatan syifa, dia ada amalan dia, ada zikir dia, ada jumlah yang kena baca sekian. Lepas tu kita kata, memang ini ada hadis Nabi ke? Kena baca ayat ni, baca ayat ni. Dia akan kata memang tidak ada exactly Nabi kata baca yang ni berapa kali, tetapi bacaan ini tidak bertentangan dan bacaan ini adalah tawassul kita dan kita tak ada guna barang-barang yang menunjukkan pemujaan ataupun perantaraan. Kita baca doa, kita baca ayat Quran, kita zikir direct minta dengan Allah, mudah-mudahan dengan ayat Quran ni, dan Allah sendiri sebut sesungguhnya Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh kepada segala penyakit. Ya Allah, semoga yang buat benda-benda tak baik tu bertaubat selagi Allah buka pintu hatinya. Tuan-puan sekalian, ramai pelajar universiti, maksud saya bila saya sebut ramai bukanlah majoriti, tapi saya jumpa ramai yang menyebut pada saya adalah pensyarah. Pensyarah ni dia jadi fellow di sebuah college di universiti. Universiti ni universiti ternama di Malaysia. Satu hari saya pergi ceramah. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya terkejut. Di asrama, di hostel pelajar U ni selalulah histeria lah itulah. Satu hari saya terfikir nak buat spot check. Semua pelajar berkumpul dekat dewan. Lepas tu masa tu lah kami bagi tahu kami nak buat spot check. Sebab apa? No stop Ustazah berlaku histeria, mengganggu tumpuan pelajar apa semua. Jadi kami terpaksa buat begitu. Dan apa yang kami sangkakan, kami jumpa dan kami terkejut. Rupanya ramai sangat pelajar universiti simpan mantra-mantra, simpan tangkal-tangkal, buat amalan-amalan khurafat. Ramai.
Saya kata, ya Allah, betul ke ni? Ni cerita dalam 5-6 tahun yang lepas. Saya ada ceramah di Nisti. Dulu saya ceramah kat Nisti. Lepas tu bila kami siasat, memang orang-orang ni lah yang biasanya akan kena gangguan. Dan kalau bukan dia, orang-orang yang lemah yang lain kena gangguan. Saya tanya, mantra apa? Ada yang jawab, mak ayah yang bagi. Pakai gelang tu, pakai mantra ni baca supaya boleh tundukkan pensyarah. Pensyarah suka. Bila pensyarah suka, pensyarah bagi makan lebih. Pensyarah lembut hati. Pensyarah tak rasa benci. Ada yang nak tundukkan pensyarah. Ada pula itu yang buat perkataan supaya cemerlang, dapat pelajaran ni, dapat ni, jangan risau, pakai ni je. Nanti pensyarah suka, pensyarah takkan, walaupun tak boleh jawab, pensyarah bagi makan. Ada yang baca mantra-mantra, ada tangkal-tangkal, ada sekian-sekian. Kadang tak jumpa mantra, jumpa tangkal. Ini untuk apa? Untuk wajah berseri-seri. Supaya ramai yang minat, ramai yang suka. Boleh tundukkan lelaki. Ada yang sekian-sekian supaya kawan ramai. Ada yang sekian-sekian untuk bisnes. Sebab ramai kan pelajar-pelajar sudah pun bisnes, tangkal rezeki katanya. Kena pegang ni, masa cari rezeki kena pakai apa semua, penarik rezeki. Orang kata penarik, pelaris. Kalau promote pada kawan, kawan pasti beli. Bahkan dia yakin. Iaitu kalau pakai tu memang kawan beli. Kalau tak pakai, promote macam mana kawan tak nak beli. Bayangkan tuan-puan sekalian. Dan perkara macam ni dijual secara online sekarang. Dijual je tangkal itu, tangkal ini, beli online. Lepas tu sekali dengan mantra. Maksudnya tak perlu pergi jumpa bomo. Tak perlu pergi jumpa orang-orang yang pakar. Sekarang ni dijual online. Mantra-mantra pun banyak juga. Ada yang ni awak daripada mana? Oh, Google je. Baca-baca memang saya nampak kesan dia. Kalau sebenarnya orang lelaki tak pandang pun sekarang, orang lelaki mesti pandang. Siul-siul lagi dan makin ramai peminat. Walaupun wajah tu biasa, tak apa-apa, tetapi kerana mantra tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itulah. Ujian yang berat fitnah akhir zaman ni, antaranya adalah fitnah akidah. Bukan antara, fitnah paling utama, akidah. Kerana manusia terlalu menginginkan dunia yang begitu indah. Dilihat orang yang popular itu, hidupnya serba lengkap, serba ada, indah, sempurna. Dilihat apabila cantik, handsome, menawan, oh dia akan berjaya, dia akan bahagia, dia akan gembira, hidupnya memang indah belaka. Apabila ada kedudukan, ada kuasa, ada sekian-sekian. Dan banyak sebenarnya yang terlibat dengan perbuatan khurafat dan syirik ni orang yang nak kuasa. Orang yang nak kuasa. Saya dah jumpa pengakuan-pengakuan sendiri bagaimana apabila dia nak amalan, dia kata, Ustazah, ada orang sekian-sekian. Bila dia nak bercakap, supaya percakapan dia itu terus orang taksub. Orang macam, maksudnya penyokong-penyokong ni sanggup buat apa saja. Tapi dia ada beramal dengan mantra, dengan bacaan-bacaan tertentu, nak tundukkan, nak sekian-sekian, supaya orang terpesona, supaya orang sekian-sekian menjadi orang ta'assub, orang dia jadi orang dipukau. Jadi memang jelas kata ada sekian-sekian, ada bukan sekadar mantra tapi ada buhul ataupun kita panggil ada objek-objek yang dipegang, yang dipakai, yang ada dalam sekian-sekian. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita rasa masa zaman dah moden, dah tak ada dah. Tak. Lagi akhir zaman, lagi dekat kiamat, perbuatan khurafat, perbuatan syirik semakin berleluasa, semakin mudah, semakin ramai yang akan akses. Sebab manusia nak cepat, nak mudah, tak sabar. Umat akhir zaman makin hilang kesabaran untuk capai sesuatu. Dan dia sanggup buat apa saja. Sebab apa? Dia fikir nanti bertaubatlah. Nanti hijrah, nanti taubat. Tuan-puan sekalian kena ingat, siapa yang mati dalam keadaan masih melakukan khurafat, tak sempat taubat, dia tidak akan diampunkan Allah. Apa maksudnya? Contohlah, kita ni tak buat khurafat. Kita tak buat perkara syirik. Kita tak buat benda-benda yang melibatkan akidah ni. Tapi kita ada dosa, kita buat maksiat. Contoh orang muda, dia tengok benda yang tak elok, lepas tu dia buat benda tak elok. Contoh saja. Ada orang yang mengumpat, tak sempat nak mohon taubat, mati dalam keadaan mengumpat. Ada orang ni, semua tu kan dosa. Tapi tak buat perkara syirik. Lepas tu dia mati.
Lepas tu mak ayah bersungguh-sungguh minta ampun untuk anak ni. Mak ayah hidup lagi, mati muda. Boleh jadi Allah akan ampunkan. Selagi mana tak buat perkara syirik. Boleh jadi suami meninggal, tapi tak buat perkara syirik, tapi suami yang dibuat dosa. Isteri beria mohon ampun dengan Allah. Ya Allah, ampuni suamiku, ampuni. Ya Allah, kalau dia tak sempat bertaubat, ampunilah dosa. Selagi tak buat syirik, insya-Allah. Anak pula doakan untuk mak ayah. Mak ayah ni tak buat syirik. Dan kalau buat, sempat bertaubat sebelum mati, taubatan nasuha, dan tinggalkan perbuatan khurafat tu, insya-Allah diampunkan Allah. Boleh jadi ada amalan dia di dunia dulu, Allah ampunkan, dia menghapuskan dosa-dosa dia. Dia memang ada banyak dosa, bila mati dosa dia banyak, tak sempat taubat betul-betul, tak sempat hijrah, tapi melihatkan ada amalan-amalan dia yang sangat hebat, lalu amalan itu menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi satu yang tak akan dihapuskan dosa, orang yang melakukan syirik tak sempat bertaubat, dosa yang tidak diampunkan. Walaupun dimohon, dirayu, diminta oleh ahli keluarga, walaupun doa seorang ibu, tapi anak ni melakukan syirik. Sebab itu dosa paling besar dosa syirik, dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Sebab dia buat sesuatu perkara yang khurafat, dia meminta sayang daripada Allah secara jelas. Dia meminta dengan makhluk, dia minta dengan perantaraan makhluk. Walaupun guna ayat Quran, tapi sebenarnya dia lebih percaya pada tangkal tu. Ayat Quran tu sampingan penyedap rasa, penyedap hati saja. Sehingga kan seolahnya boleh baca ayat Quran ni, tapi kena pakai tangkal ni. Kalau tak pakai, tak berkesan ayat Quran tu. Jadi sekarang dia percaya pada tangkal, bukan ayat Quran. Ayat Quran tu penambah perisa sahaja. Contoh, minta maaf ya, anak-anak kecil tak nak bagi menangis, dia pakai gelang tangkal. Pergi berubat gelang ni. Dan menjadi betul Ustazah, kalau pakai je tak nangis, kalau buka nangis. Apa dibimbangi itu tipu daya jin. Tipu daya jin. Nak suruh kita percaya pada tangkal. Bila pakai dia tak ganggu baby tu. Bila buka dia terus ganggu. Akhirnya orang ni lebih lepas tu ada ustaz-ustaz kata baca ayat ni, anak menangis baca ayat ni, baca ayat ni. Lepas tu jumpa yang lain, ni pakai je tangkal ni, nanti anak tak menangis. Akhirnya dia buat perbandingan, bila baca ayat anak tu tak nangis, bila baca tangkal anak berhenti nangis. So akhirnya dia tak boleh tipu apa yang ada dalam hati. Dia lebih yakin. Ya, askar polis hutan dulu pakai semua tu ustazah sebagai kebal, untuk kebal daripada sesemua tu, supaya jin tak ganggu. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, jin sama dia counting sama dia counting lah, supaya kita hilang kepercayaan, keyakinan kepada Allah Al-Quranul Karim daripada ni, supaya lebih percaya kepada ni. Dia yang kacau kita, dia boleh berhenti tak kacau, supaya kita akhirnya percaya kepada makhluk, kepada tangkal, kepada rantai, kepada macam-macam lah. Akhirnya hidup bergantung dengan tu. Sampai dia dah rasa dia bila pakai tangkai dia dapat sekian, akhirnya dia buat pada anak-anak. Kau pakai ni. Dah ini bukan syirik ni. Ini cuma ikhtiar. Dia guna ayat. Ni ikhtiar je. Kita yakin pada Allah, tapi ini ikhtiar je. Jangan tak pakai. Seolahnya jadi wajib. Seolahnya itulah yang menjadi asbab selamat, bukan Allah yang menyelamatkan. Itu yang lebih besar daripada Allah. Hati tak boleh tipu. Mana yang lebih besar? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Jadi itu antara bida'ah dolalah, tambahan dalam bab berubat sehingga sesat. Itu contoh bida'ah yang boleh merosakkan akidah. Macam terasa gemunggal dengan kayu koka tu, kata boleh hindar. Tuan-puan sekalian, walaupun kayu koka, kata kayu koka tasbih sekian-sekian. Okey, kalau guna kayu koka ni boleh jauhkan daripada. Okey, tuan-puan sekalian, dia macam ni. Contoh ya, gaharu. Lagi kita panggil wangian-wangian yang mana tidak disukai oleh jin. Tak disukai oleh jin. Dan mana-mana yang ada nas Nabi, ada hadis Nabi, dalil daripada Nabi, maka kita boleh gunakan sebagai usaha yang mana ada dalil-dalil daripada hadis Nabi ataupun daripada hadis Nabi lah, sekian-sekian, maka boleh, tetapi dalam situasi ataupun dalam keadaan yang betul-betul mengikut syariat. Dan waktu yang sama
memang tidak meletakkan keyakinan. Tak boleh letak yakin benda tu lah. Kau pakai ni memang confirm, kau takkan diganggu. Anak tu tidak boleh seolahnya meletakkan keyakinan pada makhluk itu adalah perantaraan ataupun ni. Bab kayu kokar, bab guna kayu gaharu, wangian wangian apa lagi kita panggil ni, yang glamour juga ni, bukan kasturi, yang orang buat apa nama, apa tu, orang buat mandian lah, apalah apa, bidara, ya, kijang, bidara, semua tu insya-Allah kita akan bincangkan besok. Saya kena buat kajian dulu hari ni. Okey, saya takut salah sebab ini ada kepakaran ilmu dia. Ada kepakaran ilmu dia. Jadi wangian-wangian ni ya, buluh perindu tu Ustazah untuk tarikan syirik kan. Buluh perindu. Untuk tarikan. Nanti kita tengok. Ya, kalaulah dia kata buluh perindu untuk tarikan apa? Bisnes. Letak buluh, nanti bisnes ni. Dia, lepas tu ada perbincangan aura pula. Ustazah ni meningkatkan aura diri, jadi tarikan graviti orang pada kita kuat, gelombang kita, aura, mandi bunga semua tu. Bagus juga soalan-soalan ni. Saya pernah dengar penjelasan. Apa kaitan aura diri dengan mandi bunga? Bunga dengan warna-warna sekian, untuk sekian, naik seri apa? Adakah bila kita rasa dengan mandi bunga tu kita jadi lebih confident, jadi syirik? Seolahnya bunga tu boleh beri sesuatu pada kita. Seolahnya bunga tu boleh. Okay, InsyaAllah kita buat teaser. Kita akan sambung pembincangan ni esok. So jangan ketinggalan. Kita tengok esok. Izinkan saya dulu dengan tim researcher kita duduk bincang supaya saya tak tersalah cakap. Nanti saya bimbang ilmu yang disampaikan bertentangan dengan kefahaman sebenar ataupun landasan yang sebenar. Boleh? Terima kasih banyak. Esok live apa? Saya live setiap hari pukul 7. Kita mula majlis zikir, lepas tu sambung kuliah Riyadhus Salihin. Tetapi memang bagus sebab memang berkaitan pun dengan apa yang kita bincangkan ni. Okey, terima kasih sangat Ustazah. Simpan keris lama, asap-asapkan kain kuning. Risau kan? Memang ada yang macam tu. Keris lama, asap-asap, berasap. Kenapa kena berasap? Asap ni siapa yang suka? Lepas tu ada kain kuning. Naik bulu roma yang tu. Sebab saya ada orang yang ada orang yang bagaimana kesan keris tu, lepas tu asap tu, ada banyak ilmu yang saya tak boleh sebut. Bukan, ada banyak benda yang saya tak tahu tuan-puan sekalian, bab-bab ni. Ada banyak. Takut saya nak kupas ni. Takut. Cuma saya sebut umum tadi. Umum saja. Barang perantaraan kekal perantaraan. Apabila menjadikan perantaraan itu satu syarat wajib, kalau tak guna maka tak menjadi, maka di situ adanya unsur syirik yang jelas jali ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. So meletakkan perantaraan itu sebagai wajib. Lepas tu ayat Quran sebagai penambah penyedap saja. Ayat Al-Quran. Bahkan ada orang bila gunakan ayat Quran dengan niat dan menggunakan perantaraan ni, akhirnya boleh betul-betul sesat dan rosak. Dia jadi sakit. Dia jadi makin sakit seolahnya dia sentiasa. Kita akan baca surah Al-Jin. InsyaAllah esok baca surah Al-Jin. Bagaimana jin ni apabila dia minta pertolongan, dia jadi semakin kuat, dia semakin besar. Tipu daya jin dan syaitan sangat licik sampai kita tidak sedar bahawa kita tertipu. Kita ingat kita melakukan perkara yang benar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, pada 6 hingga 14 September, ni cik suami suruh ajak ni, 16 hingga 14 September, 6 hingga 14, so berapa hari, sebenarnya kami akan pergi Palestin, Masjidil Aqsa. Kalau siapa yang nak ikut, anda boleh hubungi nombor, tak boleh sebut, anda boleh pergi kat bio, nanti TikTok ban lagi. Pergi kat bio ya. Anda boleh cari hijrah EF Travel. Nanti anda boleh cari macam mana nak pergi Palestin bersama dengan saya. Saya dengan Ustazah Asni Mansur. Okey, kita pergi Palestin. Siapa nak pergi Palestin Aqsa? Itu penutup ya.
Kita pergi Aqsa, Masjidil Aqsa, Palestin. Lepas tu kita pergi Jordan. InsyaAllah semua ni laluan selamat. Ini antara masjid yang Nabi tuntut supaya kita bersusah payah untuk pergi kalau kita mampu. Ustazah dah kupas. Saya dah kupas dah ajaran Sihab tu. Dah kupas dah. Kita dah tulis pun dekat Facebook. Memang ni. Pendapat tentang kristal. Ya. Tentang kristal. Apa tenaga yang dikeluarkan oleh kristal. Ni pun saya pernah dengar penjelasan orang yang jual kristal. Sama juga dengan batu-batu permata. Batu-batu permata sekian-sekian. InsyaAllah kita jelaskan pada esok secara umum bagaimana kedudukan melalui barang-barang ni. Tapi tadi dah tangkal apa semua pakai dengan yakin dengan tujuan tu bertentangan syariat. Itu memang unsur khurafat yang jelas. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Aromaterapi apa semua tu kan, aromaterapi tu tak ada masalah. Disfungsa tu keluar, lepas tu kita rasa macam relaxnya, Masya Allah. Adakah kita syirik? Kita rasa benda tu yang bagi kita relax? Tuan-puan sekalian, contoh makan, rasa kenyang. Alhamdulillah kenyang. Adakah syirik sebab kita rasa makanan tu mengenyangkan? Kita katakan Allah yang memberi kita kenyang, bukan makanan. Syirik ni kata makanan mengenyangkan. Jangan sampai tahap tu tuan-puan sekalian. Jangan sampai tahap tu. Nanti ada yang tak keluar bekerja, Allah bagi rezeki, bukan pekerjaan. Bukan bos bagi rezeki. Bukan pekerjaan tu, Allah bagi rezeki. You pun duduk kat rumah tak keluar-keluar. Sebab itulah ayatnya. Tak boleh. Untuk perempuan je tak, lelaki perempuan boleh. Adakah perempuan je? Tak. Suami saya pun pergi, ada pasangan suami isteri pun pergi untuk Palestin ni berziarah. Dan di Jordan ada banyak sangat tempat-tempat makam-makam para nabi, para syuhada, para sahabat Nabi. So Palestin kita tahu dah, kita tak perlu jelaskan. Yang menjadi kawasan yang bergolak adalah sempadan Gaza. Kita bukan masuk melalui Gaza, memang tak boleh masuk. Gaza pun tak boleh masuk. Tapi kita masuk laluan lain, melalui Jordan sekian-sekian, laluan selamat. Jangan risau. Jadi siapa yang nak pergi, cari Hijrah AF Travel. Saya tak boleh sebut nombor ni, kalau tak kena ban lagi di TikTok. Hijrah AF Travel. Itu adalah syarikat travel di bawah kami sendiri. AF tu bukan Akademi Fantasia. Hijrah AF tu adalah Asma Fazli. Gabungan saya dengan suami. So memang impian saya semua dah lama nak pergi Palestin, nak pergi Aqsa. Jadi bila kami nak pergi, nak pergi ziarah Masjid Aqsa, terus kami buka peluang tu kepada semua. Boleh pergi suami isteri, hubungi nombor, cari anda akan jumpa Hijrah AF Travel. Anda cari nombor, anda pun tanya, anda akan jumpa page, ada TikTok, ada IG. Okey, last kali sahabat-sahabat, 28 Julai hari Jumaat malam, kepada warga Singapura, jemput makan malam bersama dengan saya 8 hingga 10.30 malam. 28 Julai hari Jumaat malam. 28 Julai tu hari Jumaat. So malam tu, Jumaat malam Sabtu. Anda boleh hubungi nombor, hubungi juga ya. Anda boleh cari dekat bio. So anda boleh cari, hubungi yang sama, Hijrah Travel tadi juga. Hijrah AF, Hijrah HIJREH AF, Akademi bukan Akademi Fazli, Asma Fazli, AF Travel. Minggu depan, hari Jumaat minggu depan, hari Isnin kan, Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumaat minggu depan ni, kepada warga Singapura. Saya sebenarnya ada jemputan ceramah hari Sabtu. So terus ada pihak dia buat majlis makan malam. Siapa yang warga Singapura nak bertemu muka, nak beramah mesra, kita ada bual bicara ringkas, kita buat di satu lokasi ni. Hubungilah nombor, cari maklumat, anda akan jumpa insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang pergi delak. Terima kasih. Letak link kat bio. Ya, link kat bio ada. Terima kasih. Ustazah cuba tengok. Dia macam dia cakap kalau makan nasi tu kita rasa kenyang tu ciri. Okey, macam ni. Saya sebut tadi tu. Pasal nasi. Ada kata kalau kita kata rasa kenyang tu, lepas tu kita kata kenyang tu sebab nasi, dan kita yakin nasi. Dia macam ni, ada orang kupas dari sudut tasawuf yang sangat dalam. Dan akhirnya dia kata kalau kita rasa nasi tu mengenyangkan kita, kita rasa benda tu pun boleh jadi syirik. Sebab nasi tidak ada kuasa untuk beri rasa kenyang. Allah ada kuasa. Sahabat-sahabat, subhanallah, saya bukan kata apa yang Tuan Guru tu sebut salah. Sebab
Boleh jadi dia mengupas dari sudut tasawuf dari satu sudut yang lain. Tapi saya ni cakap umum tu apa sekalian. Saya bukan nak kata siapa yang salah, siapa yang betul. Tok Guru tu salah, Tok Guru ni betul. Saya cuma nak katakan jangan sampai peringkat. Secara umum ya, bukan secara khusus. Secara umum sahaja. Dari sudut kudrat manusia, kudrat manusia, Allah mengiktiraf kudrat. Bila kita usaha, kita dapat. Dan Allah yang berikan. Memang Allah bagi dari sudut fitrahnya bila makan kenyang. So, bila kita lepas makan, kita kata Alhamdulillah kenyang. Kita syukur kepada Allah bila kita kenyang melalui apa? Melalui makanan, perantaraan makanan. Dia menyalahi adat. Kalau makan nasi satu pinggan tak kenyang, dua pinggan tak kenyang, menyalahi adat. Menyalahi fitrah. Makan kalau jumlah sekian memang kenyang. Jadi, bila sesuatu yang mengikut fitrah, dan ia bukan perkara yang melibatkan, kalau macam ni, baca mantra kenyang, tak perlu makan kenyang, so anda akan kurus 2 minggu. Baca mantra, itu jelas syirik. Jelas syirik. Faham maksudnya dia tak ada ikhtiar pun, dia tak ada usaha pun, dia tak ada buat apa-apa. Dia baca ni, lepas tu dia tahu kau tak perlu makan, tak perlu minum, kau boleh bertahan 2 ni dengan baca ni je. Na'udzubillah. Sebab ia bertentangan dengan fitrah, dia bertentangan sekian-sekian. Kalau yang ada dalil contoh berkenaan dengan air zam-zam, ada ulama yang menjadikan air zam-zam tu sebagai makanan dia juga, dan dia baca doa dan dia niatkan supaya dia kenyang dengan air zam-zam, maka dia boleh kenyang selama 40 hari. Itu cerita daripada alim ulama yang mutabar, dan memang ada hadis Nabi. Air zam-zam ni berdasarkan apa yang dia niat. So dia niat untuk kenyang, maka seorang alim ni yang dia fokus dengan belajar tulis kitab ni, Allah beri izin dia kenyang. Itu berbeza ya. Tetapi menggunakan, memuja dan memuji selain daripada Allah, mantra-mantra tersebut, lepas tu dia dapat manfaat, itu disebutkan syirik. Makan nasi kenyang itu adalah adat ataupun fitrah. Itu memang perkara yang makan memang kenyang, dan bukanlah kita katakan kau rasa makanan tu yang bagi kenyang. Makanan tu memanglah aku makan nasi aku rasa kenyang. Ya, nasi tu mengenyangkan. Tapi hakikatnya kita tak kata bahawasanya bukan Allah yang mengenyangkan. Kita tak sebut macam tu. Nasi mengenyangkan. Bukan Allah. Kita tak ada sebut bukan Allah. Kita sebut kenyang makan nasi ni. Kita tak boleh terus cakap secara umum kau ni syirik. Bukan nasi tu bagi kenyang. Allah bagi kau kenyang. Yelah, memanglah aku tak nafikan pun Allah bagi kenyang. Tapi melalui nasi ni apa antaraan. Okey ya? Susah juga nak jelaskan macam-macam ya. Tapi saya bukan katakan bahawa penerangan guru yang disebutkan tadi itu adalah tidak benar, sebab guru itu menjelaskan dari sudut tasawuf yang begitu dalam. Dari sudut tasawuf. Bagi orang yang sangat berhati-hati, dia sentiasa melihat makhluk ni tak ada daya apa-apa. Alhamdulillah, syukur Allah bagi kenyang. Dia tak nampak nasi tu, dia terus nampak Allah. Alhamdulillah, Allah bagi tidur. Dia tak nampak yang tidur tu yang bagi dia kuat, tapi Allah bagi kuat. Alhamdulillah. Lepas tu bila dia sampai ke satu tempat, Alhamdulillah Allah bagi sampai. Dia tak nampak kereta tu, dia tak nampak pemandu tu. Alhamdulillah Allah bagi sampai. Nampak tak? Tapi kalau orang kata Alhamdulillah kereta ni cepat sampai, Alhamdulillah bangun tidur tak tahu sampai, naik flight kan. Jadi tak boleh simply kata kau ni syirik, kau rasa kapal terbang yang bawa engkau, bukan Allah yang bawa engkau. Jangan semudahnya semua nak kona kata syirik. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebab kata-kata tu bukan itikad dalam hati tu kan, bukan masuk memang kapal terbang. Lain kalau itikad kapal terbang ni bawa, kalau tak ada kapal terbang ni memang ni. Dah kalau terlepas kapal terbang tak sampai juga. Subhanallah. Saya minta maaf kalau soalan saya membebani Ustaz. Tak membebani. Mungkin orang yang cakap tu ya betul, selalulah ucap Alhamdulillah. Ya, kita kena mulakan ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak membebani. Jangan marah pada yang bertanya. Dan jangan marah. Jangan judge dan jangan melabel dan jangan kita berlapang dada ya. Tahap pemikiran, tahap kefahaman, kita ada dengar situ, dengar sini, jadi berfikir it's okay. Dan saya tak cakap, saya je yang cakap betul, tak. Ada yang saya cakap betul, ada orang tu cakap pun betul. Ada yang saya cakap salah, ada orang tu pun salah. Maksudnya, saya tak boleh kata, apa yang saya cakap ni je betul. Yang orang lain ni. Kalau anda dengar penjelasan orang lain lebih tepat, ambil.
Anda rasa tu sekian-sekian. Okey, kita mohon ampun dengan Allah. Sebab itu lepas habis majlis ilmu kena minta ampun dengan Allah dengan bacaan apa? Tasbih kafarah. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tasbih kafarah. Nabi kata siapa yang berada dalam satu majlis ilmu ataupun majlis apa-apa, kemudian dia tutup dengan tasbih kafarah, maka dia diampunkan dosa. Mudah-mudahan kalau saya ada tersalah cakap, bukan saya sengaja, dan kerana ilmu saya sangat rendah, tetapi bila orang bertanya saya cuba juga jawab. Waktu sama saya bukan katakan itu sebenar-benar jawapan, boleh jadi ada banyak lagi jawapan yang lebih baik, lebih benar, maka kita wajar. Saya mohon ampun, kalian pun mohon ampun. Nabi kata siapa yang berada di satu majlis selalu dia tutup dengan kafaratul majlis, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, maka dia akan berlalu dengan keadaan diampunkan dosa. Sebab itu penting bila habis majlis ilmu tutup dengan kafaratul majlis, bacaan tasbih kafarah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita yang hadir dalam majlis ilmu ni. Sekiranya mungkin ada di kalangan anda tiba-tiba tak boleh terima saya, lepas tu rasa benci, lepas tu belakang, lepas tu update status, moga Allah ampunkan. Ya, subhanallah. Dan kita tutup dengan bacaan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang bagi star yang begitu banyak, infak kalian sangat berharga. Terima kasih yang bagi gift non-stop dekat TikTok. Bertemu kembali sahabat TikTok. Masya-Allah, alhamdulillah. Sahabat di IG, terima kasih sangat. Insya-Allah. Mohon maaf ada yang bertanya, Ustazah, mohon maaf, saya minta maaf sebab ada yang marah. Ustazah, soalan saya tak jawab. Mustahil, saya tak mampu nak jawab semua soalan. Dan komen sangat laju, tak sempat nak baca. InsyaAllah satu hari soalan tu akan terjawab. Terima kasih.